Okay, Assalamualaikum and very good morning to all of you guys. Apa khabar semua? Thank you for coming to class. Harap-harap segalanya everything is running as smoothly as possible. Okay, so kita ada 34 orang hari ini berdaftar dalam register. Balance ada berapa lagi saya pun tak sure, tengok lagi. Okay, so hari ini kita akan menyambung daripada kelas yang sebelumnya. Masih lagi dalam topik introduction yang terawal ini. Kita masih merungkai tentang apa yang dimaksudkan sebagai what is management. Okay, what is management, kita tak masuk lagi cerita maritime management dan sebagainya. Tapi kita masih nak melihat management secara amnya, apa yang kita takbir, apa yang kita uruskan. Ada yang kata pentadbiran, ada yang kata pengurusan. Which is which? Dalam bahasa Melayu dia agak ada some sort of bertimbal balas, yang satu duduk pentadbiran, satu lagi dia panggil pengurusan. So which is which dalam konsep ini? So kalau boleh, kelas rap, ada kelas rap? Boleh bantu saya kelas rap? Yes, sir. Saya ada. Kita masih lagi merongkai tentang apa tu management. Adakah ia dia bersifat pentadbiran ke ataupun ianya pengurusan? Yang mana satu? Minta tolong tolong panggilkan kawan-kawan kita. Kita buka talian akhir. Uh, saya bagi pada Syafiq lah. Syafiq juga permulaan kita pada hari ini. Ya, Syafiq. Ada ke? Ada di talian? Ada saya ada. Okey. So Syafiq, kita nak bertanyakan tentang pengurusan ni, adakah ia dipanggil sebagai pentadbiran ataupun ianya sebenarnya pengurusan? Yang mana satu ni? Bagi saya pengurusan lah. Pengurusan. Ha, Kenapa awak percaya gitu? sebab pentadbiran ni dia macam satu organisasi yang mentadbir lah. Bukan mengurus. Macam dia more kepada controlling. Controlling. So Controlling. kita lebih pada mengurus dia. Okey. Ah. Alright Syafiq, paskan pada sahabat kita yang lain. Yang lain Fatih lah. Fatih. Macam mana Fatih? Saya okey. Boleh. Pada saya samalah macam Syafiq. Dia lebih pada dia lebih pada menguruskan organisasi itulah. Bukan pentadbiran ya? Dia lebih pada pengurusan pada saya. Ya tu. So dalam bahasa Inggeris pun kita lihat benda ni dia satu dia panggil administration. Satu lagi kita panggil management. So dia dekat mana dia punya apa orang kata pemisah dia. So Fatih percaya ia masih bagi bahagian pengurusan. Okey, pas pada kawan kita. Siapa-siapa yang ada? Fatih? Aiman Amsyah. Aiman? Ada ke? Ada talian? Aiman? Boleh? Ada. Okey, minta pandangan sikit Aiman. Okay. Adakah ia berada dalam management ke atau adakah dia pentadbiran ke yang mana satu ni? Sebab semua kata pengurusan, saya ambil pentadbiran. So, duduk kat pentadbiran? Ya, sebab dalam pentadbiran kan kita ada organisasi yang tertentu kan. Kita ada manager, assistant manager, kita ada Okey. So maksudnya setiap cabang-cabang tu mempunyai dia punya fungsi masing-masing untuk menguruskan organisasi yang lebih bawah. Alright. Boleh. So, Aiman, kita pass pada sahabat lain. Saya pass kepada Aida. Aida. Macam mana Aida? Ada?
Bagi saya pengurusan kot. Pengurusan. Mm-mm. Seorang je nak kata pentadbiran. Lain daripada lain. Okey. Kenapa Aida? Kalau boleh cerita sikit je lagi. Tak sure lah nak cerita macam mana. Okey, tak apa. Tak sure. Alright. Lepas kat orang lain. Anis Yasmin. Anis. Ada ke Anis? Hello? Hello? Macam mana? Ada sir. Ada. Ha. Saya rasa pengurusan juga kot. Ha? Masih pengurusan? Saya rasa Ke pengurusan. pengurusan juga? Tapi kan Okey, sir, okey. dalam pengurusan ada pentadbiran lain. Tapi saya pilih pengurusan lah. Tapi awak tetap pilih pengurusan. Okey. Alright. Pas pada orang lain? Saya pas dekat Dayana. Diana? Ada ke? Tak nampak pun. Kau sini pura-pura tak nak dengar. Anis, pas kat orang lain. Tiada dalam Raudah talian. lah sir. Ha? Raudah. Raudah. Anda berada di talian. Ya. Silakan Ya. Raudah. Pilihan awak macam mana? Berada di kumpulan pentadbiran ke ataupun pengurusan juga? Sama je, pengurusan. Saya pilih pengurusan juga. Okey. Kita ada satu je yang bersikap untuk ambil pendirian yang sedikit beza. Okey, terima kasih. Kita ambil mudah yang hal ini kita tengok ramai yang ambil ikut berdasarkan makna. Okey. Pengurusan tu dari segi maknanya you're talking about management, you're talking about pengurusan lah. So kalau kata pentadbiran, it is administration. Dan seperti mana Aiman juga saya sebut tadi, ada juga yang sebelum ni sebut kata itu benda yang kita takbir. Itu dalam organisasinya. Okey. Jadinya adakah ini kedua-dua perkara ni perkara yang beza? So kita melibatkan pentadbiran itu di dalam pengurusan sebab unsurnya ialah kontrol seperti mana kawan kita cerita tadi. Tapi kita maknanya you all setuju secara am bila kita sebut tentang pengurusan maknanya kita menguruskan sesuatu. So sama ada kita kata dia manager tu maknanya dia pengurus lah. Okey. Kita nak cerita lagi jawatan dan sebagainya. Bila kita katakan pengurus sumber manusia, maknanya dia mentadbir dari segi menguruskan dari segi sumber manusia yang ada dalam syarikat. Okey. Tapi kalau kata kita sebut sustainability management. Apa maksud ini? Sustainability management. Boleh ada bagi pandangan sikit tak? Apa yang kita maksud sebagai sustainability management? Dalam bahasa Melayu ke ataupun apa yang anda faham? What is sustainability management? Kelas rep minta bantu paskan. Saya bagi pada Alif Hadi. Alif Hadi? Alif? Yes, I am. Okey. Alif, macam mana? Kalau kita berkata tentang sustainability management, apa yang terpahat ataupun apa yang faham di situ? Apakah itu sustainability management? Aduh, kalau segi bahasa Melayunya, kalau tak salah saya, tolong betulkan saya, lestari. Lestari itu macam mana? Adakah kita melibatkan tari menari? Saya pun tak pasti. Alif, macam mana? Pengurusan kelestarian.
Actually, I'm not sure about this kind of word, but I think sustainability management is some kind of we manage about people's. I'm so sorry, I have no idea this morning. I'm a bit busy. Okey, tak apa. Kita pass pada siapa-siapa? Alif, paskan. I'm going to pass this to how about Nalia. Siapa? Nalia. Talia. Nalia. Baik, Alif. Nalia. Dahlia. Yes. Okey. Ada yang mendengar macam mana? Macam mana? Ada ke orangnya? Hello? Tiada dalam talian. Alamak. Alif, call Yes. seorang lagi. Afiq Idham. Afiq. Afiq Ada. Ilham ada tak dalam ni? Okay, kalau macam tu kita panggil Afiq lah. Afiq. Afiq macam mana? Ada ke? Ada. Hai, pun tak ada dalam talian. Tapi tak masuk lah. Aha. Pati, Kita korang paskan pada someone. Pada Tiru lah. Tiro. Yes, sir. When we talk about sustainability management or pengurusan lestari, what does it mean? Sir, secara jujurnya saya tak ada idea, sir. Saya mengaku saya tahu. On which part? On the lestari part ataupun the management part? Lestari part. The lestari part. Okay. Fatih, kena panggil orang lain lagi. Agak berat tajuk ni. Saya bagi pada Nabila. Nabila, Yes, sir. boleh nak juga Nabila? Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Okey, rasa-rasanya pengurusan lestari ni macam mana? Okay, pada saya dia macam maintaining the quality of something lah. Okay, maintaining quality and of something. So for me, like management is the way to sustainability management is the way to control the qualities and also maintaining something. I'm not sure by the way. I'm getting there. It has to do with something in quality. Ada kena mengena, ada. I won't say much, but okay, that's good enough. Plus somebody else? Lestari. Fazira. Yes, sir. Okay, Fazira, boleh ke bantu saya kita rongkai what does it mean as a sustainability management ni? Boleh. Mungkin sustainability management ni dia projek yang ada masa jangka yang panjang. Jadi contohnya dia boleh buat sesuatu projek tu berlangsung atau sentiasa berjalan tapi dalam jangka masa yang panjang. Kalau saya macam itulah, sir. Jangka masa panjang? Okey, ada kena-kena tu dengan jangka masa yang panjang. Okey. Ada yang lain? Okey, pass. Amalin. Aha. Amalin? Ada tak? Ada. Amalin macam mana? Ada yang kata jangka panjang, ada kata yang kena-kena dengan quality. So, apa rasa-rasanya sustainability management ni kita duduk kat mana?
Apa maksudnya? Tak tahulah sir. Tak tahu. Okey. Walaupun dengan clue yang ada pun masih tak dapat nak tangkap dia duduk kat mana. Tak boleh. Amalin tak boleh. Celahkan, masukkan sikit-sikit air ke. Tembak aja ke. Tak berani. Okey, Amalin, can you pass to another one? Bahan buangan. Bahan buangan tak sama ke? Siapa ni? Aiman yang tolong jawab kan? Bahan buangan. Ya ke? Kena guna dengan bahan buangan ke? Macam mana ni? Rap? Boleh paskan pada someone? Rap? So boleh saya cuba lagi? Boleh. Silakan. Okay. Tadi tak ada idea, sekarang tiba-tiba idea tu dah main. Okay. Okey. Macam dulu belajar geografi ada tentang kelestarian sumber alam. So about macam mana satu organisasi itu menguruskan untuk memastikan sumber alam tu sentiasa kekal. Contohnya apabila satu syarikat itu menghasilkan barang tapi pada masa yang sama mereka tidak mengeksploitasi sumber alam sampai sumber tu habis. Jadi pada contohnya macam kelapa sawit. Apabila satu syarikat itu menghasilkan minyak kelapa sawit, mereka juga perlu untuk mengekalkan sumber alam. Contohnya kelapa sawit tu mereka tak habiskan semuanya. Mereka kekalkan pokok kelapa sawit itulah. Mereka tak habiskan semuanya. Itulah yang saya faham. Itu menguruskan sumber alam dengan baik dan tak habiskan semuanya untuk generasi akan datang. Okay, itu je idea saya. Okay, thank you very much, Alif. You are correct. Right on the spot. Okay, so mungkin ramai yang tak pernah dengar orang cakap, tapi as you come across, kita sendiri tak berapa pasti apa bendanya. Maybe it's just because of the name itself, agak menyusahkan. Contoh pernah dengar lean management? Saya rasa you all pun pernah dengar kan? Mungkin pernah dengar lean management. Tapi dalam bahasa Melayu, what it becomes is pengurusan kejat. Of course, somebody will say, kejat? Why kejat? That's the Malay language, okay? That's the Malay language. We are not here to comment about the language, okay? But it's those words that we use to explain something that we want to do, okay? So, sama juga dengan nama pengurusan tu duduk kat belakang. So, apa yang kita nak buat tu kat depan dia. If you are talking about human resources, so kita nak tabir urus, kita nak uruskan sumber manusia. Kalau kita pengurus kewangan, so this is the money that we manage, okay? Kalau kita menguruskan sumber alam lah yang kita uruskan. So bila kita kata tentang pengurusan lestari, jadi dia makna katanya kita gunakan dengan apa yang perlu, at the same time apa yang kita ambil kita pulangkan balik, okay? So kalau kita seorang yang menangkap ikan, maknanya dia akan tangkap ikan dan juga akan lepaskan breed ataupun anak-anak ikan baru supaya ada generasi seterusnya yang akan bersambung. So maknanya di situ ianya bersifat kelestarian, okey. Ataupun you're talking about nelayan yang gunakan kaedah walaupun kaedah lama, tapi mereka hanya ambil apa yang mereka perlu saja. So they don't go overboard. Maknanya ambil pukat yang sebesar-besarnya dan sekali kau habis semua ikan. So that is not correct. So pengurusan lestari dalam kerti kata kat situ maknanya you take some and you leave some for tomorrow. It's not just for tomorrow. Tomorrow meaning at a later date ke, satu jarak yang panjang masa, okay, ataupun it is just for the later generation. So dari segi pentadbiran syarikat dan sebagainya, kita will come up with all sorts of name, okay. Tapi yang kita nak asas, kita nak tahu sekarang ni ialah management tu sendiri. So ada 5 principle of yang dinamakan principle of management tu. Ada berkata tentang leadership, ada yang berkata tentang control, planning dan sebagainya. Okay, tak nak expose saya tak nak expose, you all kena explore sendiri. Jadi kita nak tengok bahagian yang kedua ni, iaitu managers. Okay, managers ni maknanya orang yang mentadbirkan. So seperti mana dalam slide, so saya nak share, saya off video saya, okay. So, kita akan fokus pada automatically optimize for image. Tak apalah, boleh lah tu.
Okay. Right. Okay. So this is what I want to share untuk hari ini. Okay. Topik kita part 2, who are the managers. So basically dalam syarikat adanya kumpulan-kumpulan pengurus, okay. Dan mereka ini diberi tugas awalnya mungkin sebagai seorang eksekutif. Adakah apabila kita masuk sebuah syarikat, kita akan dilantik sebagai manager? Biasanya tidak. Biasanya managers ni adalah orang yang biasanya berpengalaman. Dia sudah ada latar belakang yang cukup untuk macam mana nak menjalankan pentadbiran ni, dia dah pun tahu. Okay. So yeah, when we say about managers, they are someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organization goals. So these are basically managers. So tak kira lah plannya, if the plan is you're talking about pengurusan kejat, what does it mean? So itu satu strategi yang digunakan dalam syarikat untuk mentadbir sesuatu, okay, untuk to control or to manage something. So if we say lean management, so we are trying to make sure that whatever resources yang kita guna, kita akan guna secara quality dan optimum sahaja. Okey, maknanya kita fokus untuk menggunakan seoptimum yang mungkin. Okey. So kalau kita kata dasar syarikat untuk menjadikan kita bersifat sebagai lestari, then kita bersifat untuk take only what we need and we don't touch what we don't need. Jadi kita tak orang kata akan ganggu perniagaan ataupun aktiviti yang lain. Now, saya nak ambil satu analogi. Saya rasa you all pun biasa keadaan ni. You all pergi kawasan perumahan, kan biasa ada kawasan kedai makan kan. Dan kadang-kadang you all pergi tengok kat kedai-kedai makan ni, ada kalanya they're all selling the same things. Okay. They're all selling the same thing. Kedai tom yum sampai 4-5 kedai. Okay. Kalau kata kedai jual nasi je sampai 5-6 kedai. Okay. But then ada setengah-setengah area dia ada kedai yang jual air, ada kedai yang jual makan, lepas tu ada kedai runcit pula lagi. Okay. So dia perniagaan mereka tidak bersaing sesama mereka. Okay. Dia tidak bersaing sesama mereka. So what they do is that they try to complement each other. Okay. Ini mungkin you all pernah dengar dalam istilah kita katakan sebagai Blue Ocean Strategy. Pernah dengar? Okay. Pernah dengar istilah Blue Ocean Strategy, the National Blue Ocean Strategy. So, bila kita kata Blue Ocean Strategy, maknanya kita work together di bawah satu bumbung, okay, with the aim of trying to maximize our own profit, tetapi dalam masa yang sama, kita bersifat bertimbal balas. We take care of each other. Okay. So, kalau kedai makan, okay, dia akan jual makanan. Yang kedai jual air. Dan apa-apa yang in between yang perlukan oleh customer, napkin ke ataupun snacks ke dan sebagainya, dia akan datang daripada kedai runcit. Okay. Apa-apa keperluan yang lain akan datang daripada kedai runcit. Now, of course akan ada orang start to say, kedai makan, ya, of course kita talk about R&R, okay. Station R&R, rehat dan rawat tu, bila kita berhenti, of course people akan meluru nak dapatkan makanan dan sebagainya. Tapi not so much nak pergi kat kedai Sebaneka ke ataupun kedai runcit. So macam mana kita nak katakan mereka ni boleh dapat equal footing dari segi equal income? Ini nak kena tengok. Okay, dari segi mungkin dari segi produk mereka, macam mana mereka offer produk mereka supaya diterima dengan lebih baik. Now, kalau kata banding kan, orang tu offer premium food, okay, talking about western lah, konon-konon sebab zaman sekarang kan western yang paling mahal sekarang ni kan. Jadi so maknanya makanan tu satu pinggan satu customer akan spend about RM20. And when it comes to water, it's just only hardly about RM1. Okay, it's only just about hardly RM1. So kedai runcit tak dapat apa, langsung tak dapat apa sebab orang tak ada nak beli apa-apa. Okay, orang tak ada nak beli apa, keperluan apa-apa tak ada kat situ. Okay, tak ada kat situ. Okay, tetapi dalam rehat dan rawat ni mungkin kadang-kadang kita lihat dia ada jual air dan sebagainya, air botol. Bila orang nak sambung perjalanan, kata air tak cukup lah,
kena beli air botol dan sebagainya, ada fungsi dia. So dari segi pendapatan, income, is a matter of ahli-ahli yang dalam kumpulan itu nak kena work smart. Macam mana dia sebagai komponen dapat menyumbang kepada overall profit, tapi dalam masa yang sama dia tidak ketinggalan belakang, okey, dalam mendapatkan sumber keuntungan. So ada kala you pernah tengok kan, ada setengah kawasan sama je jual makanan. Everybody sells the same food. But you start to see ada one shop become so big that walaupun begitu dia terlampau banyak customer and they start eating up kedai yang lain. They start eating up kedai yang lain, yang mana kedai yang tak boleh handle business, okay, dia buy up. Okay, and become so big. And this is the case of McDonald's. This is the case of simple case of McDonald's. They buy up, so big they become. Orang kenal McDonald's as American fast food. Okay, but kedai-kedai yang tepi-tepi tu tak ada peluang. Ini yang kita katakan sebagai tiada harmoni kat sini dari segi income. Of course, dari segi perniagaan, you want to be successful. Kita nak dapat keuntungan yang paling maksimum. Tetapi at the same time, are you trying to drive out your competitors? Maybe true. But do you consider your competitor as your rival? Dah pula istilah tak faham. Rival, saingan, rakan saingan. Okay, rakan saingan. Adakah kita rasakan kita punya rakan saingan walaupun dia tak boleh mampu? Nah, ini kata harmoni ini goes against some sort of culture, berkait dengan culture. Sebab di kalangan kita lihat culture-nya, kalau kita nak dapat profit, kita tengok kalau banyak buku-buku yang orang baca, kita must aim for maximum profit. Yes, that is true. Tapi ada kalanya disebabkan keadaan tidak harmoni dari segi di kalangan peniaga-peniaga yang berada di situ, orang ni jadi terlampau besar and dia tak mau share dia punya bisnes dengan orang lain, menyebabkan orang rasa iri hati, orang rasa marah dan sebagainya, dan macam-macam lah cerita-cerita yang belakang-belakang ni, people start to say things, people start posting a lot of negative things dalam internet dan sebagainya, because they want to drive out this one big giant ada kat sebelah yang sedang mengganggu mereka. So di Malaysia kita lihat this concept tak begitu menyerlah sangat. So that's why when it comes to, kalau kita tengok cara, yalah kita ni rakyat Malaysia ni kan, kita bukan banyak sangat peluang untuk pergi ke luar negara ni. I know some of you ada peluang pergi ke luar negara. Yeah, they really embrace the concept of capitalism. Maknanya kita buat sungguh-sungguh, kita try to drive, kita make sure that we become number one, we become the best that we do. Okay, so that's what they want to do. Then yes, it is true, that is our target. So kalau kita ada kaki tangan, kita nak suruh dia kerja untuk dia berikan yang sepenuh so that kita boleh dapat hasil yang paling baik. Tapi dalam keadaan yang ada di Malaysia, ini yang kata cultural barriers ni. Culture untuk Asia, belah-belah orang timur ni, okay, kita banyak polite, kita banyak lebih kepada relating to what customer need. Jadi belah-belah kita ni, when it comes to harmonization, okay, memastikan keadaan itu menjadi harmoni, kita lebih banyak give and take, okay, kita banyak tolerance, okay, kita banyak bagi tolerance. Jadi banyak syarikat-syarikat, walaupun ada setengah syarikat yang very push nak dapat keuntungan besar dan dia start eating up mergers and takeovers dan sebagainya, itu bila istilah yang biasa, pengambil alihan syarikat dan sebagainya, itu perkara biasa. Tetapi if you're talking about di kalangan peniaga-peniaga kecil ataupun peniaga-peniaga besar, if they don't have this kind of harmonization punya strategi, pada jangka masa yang panjang dia akan burn out. Okay, you can drive people so much, but you cannot push them so high. So bagi saya pengenalan pada semua, saya cerita tadi tentang Blue Ocean Strategy. So Blue Ocean Strategy ni dia ada satu konsep dipanggil Blue Ocean, satu lagi dipanggil Red Ocean. So Red Ocean ni maknanya everybody does the same, everybody compete like hell, okay, compete gila-gila. Tapi at the end of the day,
masing-masing bersaing sampai semuanya penat. Dan akhirnya siapa yang rugi? Peniaga sendiri yang rugi. Sebab they spend too much time, effort nak kalahkan pihak yang lain. At the end of the day, they themselves burn out. Akhirnya bisnes tu pun ramai orang boleh masuk, ramai orang boleh keluar, dan akhirnya untuk achieve maximum profit tu tidak dapat tercapai. Okay, so dalam pelajaran yang talking about strategi dan sebagainya nanti, kita ada pilihan. Sama ada kita nak pergi ke harmoni ke, ataupun kita nak pergi full force, maximize of goal, maximize use of our manpower, maximize use of our money. So dalam hal ini, Blue Ocean Strategy cerita pasal adanya perlu satu strategi yang bersifat harmoni yang membolehkan dia survive untuk jangka masa yang panjang. Okay, now ini bukan first time orang buat kajian ini dan membuat satu kenyataan bahawa this is the right way. Ada satu kajian anthropology yang dibuat ke atas beruk, talking about chimpanzee. Okay, satu kajian yang dibuat atas community chimpanzee ni, dan didapati bahawa chimpanzee ni, dia punya cluster dia tu, dia ada jantan, betina dan sebagainya, dia ada anak-anak dia. Tapi dia punya main dia tu, dia punya matriarch dia, okay, dia punya ketua dia tu is the female. Okay, so ketua dia is the female. And although supremacy tu is on the male side, memang the male tu kena dominant dan sebagainya, tetapi male yang very dominant, yang keras dari segi asyik bergaduh sana, bergaduh sini, bergaduh sana, kita tengok dari segi dalam kajian yang mereka buat, kumpulan ni tak tahan lama. Dia punya reign tu tahan, dia punya pentadbiran tu, dia punya kerajaan dia tu takat 1-2 sesi, lepas tu dia pun habis. Sebab some ada monkey ataupun some ada chimpanzee yang lebih kuat, hapuskan dia dan dia diganti dengan chimpanzee yang lain. So, tetapi dalam masa yang sama, kajian itu juga menyatakan bahawa the chimpanzees yang bersifat less aggressive, more harmony, more orang kata taking care of dia punya community, dia punya grouping dia, this type of monkeys reign supreme for a long time. So dia kekal berkuasa untuk satu tempoh yang agak lama. Okay, so mungkin satu pengajaran kepada managers, macam mana kita nak jadi bos yang baik. Okay, bagaimana kita nak cakap tentang nak jadi bos yang baik. You pernah dengar kan dengar lagu ni? Kalau jadi bos kena buat kena bagi gaji lebih. Pernah dengar lagu tu? Bila anda jadi bos kena baik. Okey, biasa dengar lagu tu. Okey. So banyak orang kata jadi bos kena baik, kena bagi but at the end of the day orang akan mungkin tanya, kalau bos yang terlampau give in dan sebagainya, nothing gets done. Okay, yang kita pernah bincangkan tadi, kalau you ada bos yang takat terlampau mudah dipengaruhi dan akhirnya optimal goal yang nak dicapai tak dapat dicapai hanya kerana nak maintain good rapport dan sebagainya, kita punya goal tak dapat dicapai. So memang kebanyakan kita mengambil pendirian supaya when we work, kita akan cari bos yang boleh dengar cakap kita. So that akhirnya kita buat kerja juga. Tapi kalau goal tu tak boleh capai, nasiblah nak buat macam mana kan. But if there are bosses that actually go for the goal, buat apa yang mereka nak, but they can achieve their goal, kalau dia tak bagi balik in terms of reward, bonuses dan sebagainya, mungkin tu a little bit over too much lah kan. Tetapi dari segi other parts of it, you start to realize that this kind of bosses actually they give and take. They ask you to work, but at the same time they give you reward. These managers can survive also much better. So ini sifat dan juga strategi. So kita bercerita tentang managers tadi. What makes a good manager? Banyak faktor-faktornya. Okay, banyak faktor-faktornya. Dia menguruskan dari segi kewangan dia menguruskan dari pentadbiran dari segi kaki tangan yang dia ada. Okay, menguruskan antara department. Okay, hubungan antar department, marketing,
finance, okay, dengan operation, okay, dengan ada units yang lain dalam syarikat, mereka harus jadi facilitator kepada kumpulan-kumpulan ni. Alright. So, kinds of managers, okay, level of managers. Ada top managers, middle, first liners. Ini jenis-jenis mereka. Okay. So, saya rasa you all can read this one. Top managers ni maknanya pengurusan yang paling atas sekali. They are involved in the goal setting, define strategies. This bunch of people, they want you to follow the decision. Not much nak bagi idea ke apa benda ke. No. Dia tak berminat. This is the plan. I give you the plan. Go ahead and do it. That's it. No 2 or 3 way about it. Okay. So, these are group of people are CEOs, president, chairman, division president, vice president. Okay, these are top managers. Middle managers, they get to make sure that whatever being passed to them is actually being taken care properly. Okay, so they make sure that the lower staff akan faham apa yang perlu dilaksanakan. So dia kalau dia bos untuk satu department, so dah diberikan bajet, dia berikan tugasan, so dia kena mentadbirkan dia punya orang ni macam mana nak handle. Okay, what needs to be done. Okay, so he needs to divide tugasan-tugasan itu into smaller portion. Okay, itu ada division head dan sebagainya. Okay, now then they have the first line managers. Now those people yang go really bertemu dengan customer, okay, they manage mungkin kumpulan yang frontliners, you're talking about telemarketers, counter staff yang duduk dekat counter. Okay, so ini ada manager mereka, okay, dia duduk belakang, tapi mereka adalah bos kepada frontliners. Okay, so bosses untuk frontliners lain. Jadi dia first line ni sebab dia deal dengan customer dalam syarikat. Okay, customer dengan syarikat maknanya segala urusan mereka yang akan berdepan. Jadi feedback yang diberikan pada mereka ini sangat-sangatlah memberi maksud yang sangat-sangat mendalam kepada CEO dan sebagainya. So yang ini boleh bagi direct impact kepada syarikat. But middle managers, they make sure that the things are broken up, make sure the tasks are being divided equally ataupun macam mana ke, it's up to them. Okay, right. Okay, scope and work. Functional managers, benda kita cerita tadi, marketing, admin, others, PR. Okay, ini saya rasa you all baca. Okay, mungkin ada you all mungkin tak faham, mungkin ada others. Kenapa ada others? Kenapa ada nama admin? Okay, kenapa ada syarikat human resource dan admin dicantumkan sekali? Kenapa pernah ada bila ada setengah-setengah syarikat, dia namakan dia punya unit dia sebagai corporate affairs. Wow. Now, ini semua jargon istilah-istilah dalam bisnes yang they try to make your job look big, but actually it's not. Okay, they try to give big names so that people easily impressed. Okay. What are you working? I'm the manager. Oh, you're the manager. Which section are you handling? I'm handling on the corporate affairs. Corporate affairs. Wow. Dengar pun, mengejutkan. Manager corporate affairs lah. Dengar pun mak ayah pun kalau kata, anak saya jadi manager corporate affairs. Kerja apa? Corporate. Kerja corporate. Kerja corporate tu kerja apa? Alah, corporate ni lah. Orang pun tak tahu nak define macam mana. So, the more ambiguous the name, the bigger it helps. Ataupun zaman sekarang ni, lagi best. Okay, lagi best. Zaman sekarang, I'm the talent manager. Talent manager. Oh, so you work for a circus? No, I don't work for a circus. Okay, you're looking for a manager. So you are in the people who are in the performing arts. Maknanya orang yang menari, orang yang menyanyi, talent. No, zaman sekarang talent management ni ialah menggantikan human resources ya. So human resources department ni dulu memang nama macam-macam nama. Ada pernah panggil admin, ada pernah panggil human resources, corporate affairs, ada lagi nama apa? Personnel management. Okay, personnel management.
Okay, itu antara nama-nama human capital management. So macam-macam nama. All to make things ambiguous, jadi besar-besar. So dengar kata-kata I'm the personnel management. Wow. Tu tak berapa hebat. Dia dengar kata corporate affairs. Huyo, way much bigger. Hal-hal korporat, kan? Okay. So ini dari segi hierarchy ya. Ada top managers, middle, ini dia level-level dia. Okay. So saya nak berhenti sini sekejap. Kita take a break for 5 minutes. Okay. Sebelum kita sambung semula. Boleh? Can we take a break? Thank you. Sir, tak dengar suara sir. Sir, sir tak unmute sir. Sir. Dengar suara. Mai. Oh, kita tak ada suara. Alamak, ai. Sedihnya saya bercakap seorang diri. Thank you for letting me know. Okay, kita dah bersambung semula kelas. Dan saya baru saja sebut tadi, kita nak kongsi satu video sekejap lagi. Kita nak cerita tentang culture. Dan kita dah jelas sebelum ni, kita kata culture ni banyak mempengaruhi cara kita jadi managers. Okay, so it becomes a challenge bila masalah kita punya workforce yang ada. Mungkin kita ada kilang-kilang yang mana investornya datang daripada negara China, ada investor yang datang daripada Amerika, ada investor yang datang daripada Australia or even Korea. Mereka ada cara kerja yang mereka telah being brought up, cara bagaimana mereka do things. Okay, dan kerap kali timbul pergeseran dalam syarikat. Kenapa susah nak manage? Because it's because of cultural barrier. Okay, so satu yang menarik dalam industri perkapalan industri dalam perkapalan ni, of course kapal ni kita memang sail a lot of destination, dan disebabkan kita punya diverseness, kita berlayar dan berlabuh di banyak negara-negara, jadi kita tend to have pickups a lot of multinational people yang berada atas kapal. Okay, dan cultural barrier ni selalu akan jadi masalah. Kalau you all pernah tengok filem Melayu yang bertajuk Pulang? Tak tengok langsung. Well, saya tahu cerita tu sebab wife saya nak tengok, jadi saya pun melayan isteri saya. So, saya pun tengoklah ceritanya. It was a wonderful story. Plotnya very, very nice. Okay, plot ceritanya it was very, very tetapi saya rasa cara tu kalau diberikan pada director yang lain, mungkin dia lebih hebat lagi. Saya tak nafikan lakonan Helmi itu sebagai satu yang lemah, tapi saya rasa he is a very good character untuk melakonkan tugas tu. But apa yang menarik ialah bila jadi kru kapal, especially yang beragama Islam, dan masa itu tidak banyak kapal-kapal yang Muslim oriented ataupun halal ships. Okay, so jadi kapal-kapal ini ada cook mereka. So dia ada Chinese cook, ada kadangnya Caucasian cooks daripada Perancis ke, ada yang datang dari macam-macam negara. So
they cook what they are used to cooking. So they're not used to confronting with people with different culture. So kebetulan cook yang di situ ialah seorang Cina, okay, dan dia masak apa yang dia biasa. Okay, dia masak apa yang dia biasa. So kru yang ada pun kru yang macam-macam background, mostly non-Muslims. Okay, dan kebetulan this fellow is the only Muslim yang berada atas kapal. So he was carrying a cultural and a religious dispute dalam diri dia. Nak makan ke tak makan? Okay, can I cross over? Can I take food that is not non-halal? Can I do that? If I don't eat, then I not be able to work. Okay, so ni dah jadi masalah sebab you dah ada atas kapal atas kapal nak belayar tu, of course you got to leave behind your family, you got to leave behind the whole culture semua tinggal belakang. Okay, so you bekerja atas kapal. So bila ada bekerja dengan kapal ni, you kena have mutual respect. Macam mana nak survive atas kapal ni. So our friend ni dia being a Muslim, jadi dia have a lot of problem. Dan kebetulan kawan dia tu pembantu cook. Jadi to solve the problem tu, kawan ni tolong masakkan untuk bagi dia makan. But eventually apa yang dia cuba buat akhirnya telah being dealt by the chief cook yang menganggap bahawa dia curi makanan. Okay, dia mencuri makanan bagi kat budak Melayu ni atau budak Islam ni makan di luar waktu makan dan sebagainya. So dia mencuri bahan-bahan dan barang itu tak cukup. Okay, padahal masalah utamanya ialah cultural differences and understanding of religious background. Ini yang kurang. Okay, so our friend yang cook tadi tak faham. So dia telah menyalahkan assistant cook. Akhirnya assistant cook telah dibuang. Okay, so kawan kita ni back to square one lah. Terpaksa lagi balik kata conundrum dalam diri dia, nak makan ke tak makan? Macam mana kita nak buat ni? Okay, so satu yang menarik, okay, bagaimana dia survive sepanjang tu, okay, macam mana akhirnya dia menetap di England, di Liverpool, okay. Yang sesuatu yang menarik di sini, apa yang cuba disampaikan kita ni, satu orasi, satu cerita yang berkait-kait. Okay, an odyssey of a person's life, sampailah dia berhijrah dan hidup di Liverpool di England. Dan memang ada satu komuniti Melayu di Liverpool England yang memang kerjanya mereka ni sailors. Okay, mereka ni sailors dan mereka memang duduk di Liverpool. Selepas mereka dah lama bekerja dan akhirnya mereka menetap di Liverpool. Okay, so saya nak share satu, I think you all pernah tengok video ni. Tapi apa yang saya nak fokuskan pada you all ialah dalam cerita ni ialah satu keadaan yang mana berdepan dengan perbezaan etnik dan lain-lain warga negara. Jadi dealing with complaint. Okay, now have a look at this video and later tell me how you feel about it. Okay, I'll stop my video. Let you share kita punya screen kita ni, video and motion. Okay, right. Nescafe Gold, cafe-style indulgence, anytime, anywhere. QuickBooks allowed me to manage my accounting from the kitchen. Get there quicker with Intuit QuickBooks. Please say hello to start. Hello. I didn't understand your response. Allô. Please say hello to start. Hello. I'm sorry, sir. I can't understand you. Could you please repeat your response? Hello. I'm still waiting for your response. Please say hello to start. Hello. Allô. Hello.
Hola. Calling iRabbit International Help Desk for assistance. Hello, sir. Thank you for purchasing the iRabbit, your own personal digital animal. Raj at your service, sir. Before I can help you out, could you please spell your name for me, sir? T. H. I. Is that an O, sir? Yes. E. R. One more R. Y. That is not a letter, sir. It's the letter Y. Can I just call you Greg, sir? I'm Thierry. Thierry. Bien sûr, monsieur. How can I help you today, Mr. Greg? I tried to start my iRabbit, it doesn't work. I'm very tired and hungry. Sir, if you're hungry, I can call you back after lunch. No, wait! I shake the rabbit, it doesn't function. Sir, please do not shake your iRabbit. Press the tail to start. I tried, it never works. I hate the rabbit. Sir, your 1-year limited guarantee doesn't cover chewing or biting the device. No, I hate the rabbit. Heating can cause fire in your house, sir. I eat the rabbit. I understand that you're a non-vegetarian, Mr. Greg, but I would personally advise you to not eat the equipment, sir. Can I talk to your chef, please? I'm calling from iRabbit International Help Desk. It's not a restaurant, sir. The restaurant. I would like to talk to your chief. We are based in a developed country here. We don't have any chiefs or tribes now. But I paid a lot of money. It is not cheap. Exactly, sir. It's a rabbit, not a sheep. I mean, it is not cheap. It's a rabbit, not a ship. It's not cheap. It does have an electronic chip inside. Please, focus on my problem. Don't quite understand you, sir. Please focus. I beg your pardon? Please focus on the rabbit. I'm sorry, sir. I can't accept that kind of language. Thank you for purchasing the iRabbit, your personal digital animal. Hello. Welcome, Greg. The name is Thierry. Nice to meet you, Thierry. What can I do for you, Thierry? Okey, kita kembali semula. Kita cuba hentikan dulu video kita ni. Right. Okey, so saya nak mencari respon you all. Rasanya what happened? Communication barrier. Was it me? Was it me? It's definitely me. Sorry about that. Okay. Sorry about that. Okay. And we're back again. Okay. So, the product is iRabbit. Kita berhadapan satu isu komplain dan menunjukkan bahawa bagaimana kita dengan multiple language. Sekarang ni kita punya workforce dah diverse, dah macam-macam etnik, dah macam-macam. You have, because of companies perlu invest dengan cermat. Jadi mereka mahu get the best out of the money. Jadi kita lihat banyak syarikat invest dalam negara-negara bangun ni macam Malaysia, India, China, okay, because of cheap labor. Okay, so because of that, dia nak try to get as much as possible dari segi pengeluaran dan sebagainya. In the end of the day, ini yang kita kata cultural barrier. Bagi seorang manager, bagaimana mereka nak takbir uruskan macam mana ni staff yang berbagai bangsa ni. So let's hear daripada you all, apa isu tadi, apa isu daripada komplain kawan kita Greg punya problem. Kelas rap minta paskan.
Saya bagi pada Aida. Aida, boleh? Kalau Kerasat sendiri pun nak jawab pun tak apa. Boleh. Boleh? Boleh. Okey, Kerasat nak jawab dulu. Pada saya, masalah yang dihadapi tu masalah komunikasi. Maksudnya macam customer tu dia ada masalah dari segi dari segi sebutan. Contohnya macam dia sebut R, dia tak reti sebut R tu kan. Jadi K-line tu dia tak faham apa yang customer tu nak. Apa yang customer tu mengadu pada dia. Jadi itu ada macam miscommunication lah dekat situ. Yang apa tu, K-line tu tak boleh nak selesaikan masalah dia tu. Itulah yang saya nampak daripada video yang saya bagi tu. Okey. Now, problem ni satu problem yang biasa. Kalau you all sedar, baru ni siapa? Mana saya call? Okey. Baru ni I bought also myself a computer myself. Sebuah laptop saya beli daripada syarikat Acer, dan kebetulan saya difahamkan Acer ini juga mempunyai sistem yang sama macam cerita iRabbit tadi. Mereka mempunyai cash center dia tu, dia punya tax center dia berada di Filipina. Okey, setiap kali kita bila call dia punya care line itu 1-800 number, dia akan pergi ke Filipina. Kita tidak akan di-charge for the 1-800 number that is being paid by the company sendiri. Tetapi apa yang berlaku ialah company itu daripada Filipina. Jadi dari segi cara kita bercakap, pengucapan kita, how we pronounce certain words, dia tidak dapat nak fokus ataupun faham the way we pronounce. Okay, mungkin cara Malaysia ni ada some words kita sebut pekat sikit, lebih daripada orang lain, orang tak berapa nak faham sangat what are we actually talking about. So ini yang kata, is it salah syarikat ke salah pengguna tu yang tak faham? Yang mana satu ni? Okey, Kerasat minta paskan pada rakan kita nak meningkat. Sebenarnya siapa yang perlu beri perhatian? Adakah syarikat di customer service yang perlu berubah ataupun customer yang kena ubah? Minta pandangan. Kerasat pas. Saya bagi pada Aziz. Aziz boleh Aziz? Aziz? Saya. Okey. Saya rasa syarikat yang itu kena berubah. Syarikat yang kena ubah? Kena approvekan perubahan. So macam mana kita, kalau boleh bagi contoh sikit lah contoh. Macam mana you nak solve this problem? Apa yang perlu ubah? Pengurus syarikat tu perlu menghantar pekerja dia untuk mengikuti kelas bahasa Inggeris untuk mengubah cara percakapan dia tu. Okey. Sebagai standard. Okey. Pas kat sahabat kita yang lain, bagi seorang kita nak dengar kalau boleh. Siapa? Akilah. Siapa? Akilah? Nur Akilah. Nur Akilah? Ya. Ada ke? Tak ada lah. Ada Ada tadi. lain ke sir? Lain lah. Amri? Ya. Ada Amri? Yes sir. Okey. Siapa yang perlu berubah? Syarikat yang perlu berubah ke ataupun customer yang perlu berubah? For me, syarikat. It's a tough job Okay, thank you very much kedua-dua yang telah beri. It's a tough job. Kita nak suruh syarikat yang ubah. Especially kita ada multicultural punya background, nak faham macam-macam bahasa daripada seluruh negara, seluruh dunia especially. Kalau pembeli itu datang daripada Samoa ke, datang daripada Ireland ke, bunyi cara cakap walaupun English tapi bunyi dia lain. Okay, people coming from Scotland ke,
bunyi mereka, even people from Australia, cara sebut mereka berbeza. So now I want to show another video. Kejap saya recall dulu videonya dulu. Sebelum dapat saya share. Sekejap kita intermission sekejap. Sebentar je saya video yang saya maksudkan. Okey, saya pernah jumpa video yang saya nak kongsikan. Sekejap kita cuba besarkan dulu. Alamak. Mana dia? Okey, saya sharekan video saya. Okey. I make the best curry in town, and my shop is always full. But when the waters are calm, one should still watch out for crocodiles, as you will soon see. Halo kawan, apa kami ni pindah masuk? Kami ni baru ke? Kalian apa? Virindu pola. Diwali pola. Ayuh apa? Jom ek pernah dari mana saya ni? என்ன செஞ்ச? Nada par. Hello uncle. This is free kantiva. Reindeer. Mutton curry head. Do you know who am I? Hey, sapati face. Who are you? Do you know who am I? Who are you, man? Alan. This Raj. This is Raj? This Raj. Oh, this is Raj. Yeah. வாங்க வாங்க அக்கா வாங்க அண்ணா வாங்க வாங்க அக்கா வாங்க அண்ணா வாங்க தம்பி வாங்க தங்கச்சி வாங்க எல்லாம் வாங்க ரொட்டி ரொட்டி சூப்பர் ரொட்டி ஹோ ஹோ ரொட்டி ரொட்டி சூப்பர் ரொட்டி ஹோ ஹோ ஸ்ரீ ராஜு சப்பாத்தி நம்பர் 1 ராஜு welcome 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 selamat datang welcome I'm Sakol Raju dah My friends, who said an old cook can't learn new tricks? So, the moral of the story is, don't do unto others what would cause pain if done to you. Okey, terima kasih kerana menonton video tadi. So saya nak minta respon sikit daripada you all. Apa sebenarnya yang telah berlaku dalam cerita ni? Okey. Apa yang sebenarnya telah berlaku dalam cerita ni tadi? Boleh bagi satu macam mana ke? Satu ulasan? Okey. Kelas Monto minta dipaskan pada rakan-rakan kita apa yang sebenarnya telah berlaku. Saya bagi pada Tiru lah. Just because it's coming di Bali awak ni. Okey. Tiru, if you don't mind. Boleh ke?
Boleh sir. Okay. What do you think what happened in this video? Dalam video tu kita boleh tahulah sebab benda dia macam dia ada kedua kedai tapi dia wujudkan dalam situasi yang sama. Dia macam niru lah teknik orang. Tapi lepas tu bila dia dapat rugi dia menggunakan idea yang lain pula untuk nak bawa balik customer dia. Maksudnya tak semestinya orang tua tu tak ada idea macam tu. Ya kot. If you can share, what was the idea that he got? Dia buatkan entrance ke kedai dia. Semua masuk sini keluar sebelah. Macam tu kot. Okay. Alright, thank you very much Tio. Ada yang lain ni pass pada kawan lain apa yang mereka dapat? Nabila. Boleh ke Nabila? Boleh sir. Okay. Saya tak faham sangat sebenarnya tapi kalau macam apa yang saya tengok tu dia macam marketing lah. Perbezaan. Okay. Apa yang berubah? Apa yang menyebabkan kedai orang tua tu akhirnya dia boleh menang balik? Itu yang saya tak faham sebenarnya. Saya rasa Tiru tadi dah bagi jawapannya. Jawapannya very clear tadi Tiru bagi. Tak dengar sangat. Tak dengar sangat. Alamak. Boleh pass kat orang lain. Apa yang sebenarnya telah berlaku? Lepas dekat Azliza. Aziza, boleh ke kalau sekali lagi? Azliza sir. Yang mana? Saya tak dapat tengoklah video tadi sir. Lama dia tak dapat tengok video tadi lah. I see. Tersekat. Tersekat. Siapa yang dapat tengok video boleh kongsi. Siapa-siapa boleh masukkan bagi idea. Silakan. Ada ke? Aida. Nak share? Okey. Silakan Aida. Video tadi yang saya dapat conclude kan dia macam apa yang Sir kata pasal Blue Ocean, Red Ocean punya strategi tu. Macam kedai dua-dua kedai tu sama tapi teknik mungkin marketing punya strategi diorang ada masing-masing punya strategi. Lepas tu dia macam kalau Red Ocean strategi tadi kan katanya macam lebih kepada kompetitif, kita nak bring down the other punya business kan, sedangkan kita boleh je jadikan dia Blue Ocean strategi, kita harmonise sesama untuk dapat sama-sama dapat keuntungan sama-sama. Itu je. Okay, thank you very much Aida. Betul, kalau kita nak survive lama, mungkin kita perlu adakan Blue Ocean strategi tadi kalau dia nak buat perkara yang sama. Tapi dalam keadaan ini sebenarnya apa yang berlaku ialah inilah Red Ocean yang mana dua-dua pihak dari segi nama sama, ada beza A tu je tambah sikit lagi kat belakang. Okey, Raju tu ada Raju. Okey, dan kemudian dari segi kedainya pun baju sama. Okey, dari segi ada punya setup pun sama. Cuma ada nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu dia lebih sikit kat situ. Tetapi apa yang dibuat oleh orang tua tadi tu yang menyebabkan kedai dia diterima semula ialah ada kawan kita letak jawapan kat situ. Ada entrance. Now, apa yang dimaksudkan ialah orang tua tu apa yang dibuat ialah dia letak kat depan kedai dia entrance. Jadi apabila kita nampak ada word entrance tu maknanya masuk kat sini. Okey, kita kata masuk kat sini. So bila masuk kat sini, jadi orang semua masuk ke pintu ni. Jadi ingatkan kedai yang sama, kedua-dua kedai yang sama, jadi orang pun masuk ikut belah sini. Okey. So ini masih lagi strategi Red Ocean strategi Red Ocean strategi. Tapi apa yang kita nak sampaikan ialah dalam kita buat satu keputusan, saya rasa ramai yang akan mengambil langkah-langkah yang orang kata agak drastik. Pertamanya bila berhadapan dengan front contender ini, secara berdepan ni kita akan mula cut cost, kita cuba mengawal cost kita, okey. Cost cutting, kita cuba
make sure kaki tangan kita sentiasa bersih macam-macam dan kita tak terpotong dari segi overtime dan sebagainya. Kita pastikan ini kebiasaan yang banyak syarikat akan buat. Okay, this is what a lot of people will do. But in reality, ini yang sebenarnya berlaku. Kita kena smart dalam cara kita menangani isu ini. So ini yang kena ada lateral thinking. Kita lihat instead of vertical thinking, tengok berdasarkan masalah tu, kita ikut, kita go through cara kira dia. Okay, kalau you all boleh sempat tengok video cara bagaimana budak Jepun dan budak Cina belajar tentang multiplication. Okay, kira-kira darab. Okay, kira-kira darab lebih daripada 3 digit yang boleh dibuat oleh pelajar-pelajar daripada Jepun. Dia ada kaedah dikira dengan lebih mudah, tapi ada kadang lebih lambat. So kaedah tu sedikit berbeza. Walaupun dari segi konsepnya masih sama mudah, tetapi pemahaman pelajar agak berbeza dalam hal ni. Okay, so this is some of the cultural issues yang kita nak highlight. Okay, so inilah kita kata cultural diversity tu menjadikan suasana ini sedikit porak-poranda. Okay, it becomes the diversity was supposed to be the key element that combine, that lubricate the whole company, but eventually the system come off so easily because of cultural differences that you don't understand so easily. Okay, so saya nak stop sampai di sini dan kita akan sambung kembali dalam sesi yang akan datang. Okay, thank you very much. Thank you for you all taking part dalam aktiviti yang saya organize baru sekejap tadi. So, thanks again. Thanks for coming. See you in the next class. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Have a nice day.